continue about hiver. Hiver, normally it is sometime mid of December, Janvier, and then February. Okay, before I proceed, just checking. Boleh dengar, boleh nampak? Boleh. Okay. Boleh, sir. Okay, sekejap. I nak tengok ada orang nak masuk tak. So, the first half an hour ni tak ada apa-apa, cerita je. You dengar je lah. So, boleh relax-relax, makan koci. Until Mars. Okay. So, this is the period, the winter. So, winter ni bergantung tempat lah. If you are perhaps in Paris or in London, winter dia sejuk-sejuk lah. Tapi tak melampau. Okay. Mungkin, I don't know, 5 degrees macam tu. Okay. Masa I duduk di US pun tak sejuk sangat. Di apa nama tempat dia, Las Cruces. Okay, dia tak sejuk sangat sehingga kan di kawasan yang I duduk tu kalau snow pagi, beberapa jam lepas tu hilang putih-putih tu. Maknanya tak nampak dah snow. Okay. So maknanya kalau nak tangkap gambar ke apa, ingat lagi first time I pergi US dulu, first time jumpa snow. So kami cepat-cepat tangkap gambar sebab tahu tak lama lepas tu dia akan hilang. Iyalah, pergi overseas nak masa dulu zaman hantar gambar pakai surat. You tangkap sekarang waktu winter, entah ke gambar winter you sampai kat Malaysia dah spring lah, dah masuk spring. Okay. So dulu lambat sistem penghantaran surat and so on. Anyway, yang I nak ceritanya bukan yang biasa-biasa punya winter. My experience masa dekat Canada. Sebab di sana winternya kata orang exaggerate sikit lah cuacanya. Agak-agak berapa suhu kalau di Canada? Any wild guess? Canada agak berapa? Saya kata biasa yang tak berapa sejuk dalam 5 degrees. So yang Canada ni exaggerate sikit yang kata tadi. Berapa kan? Any guess? Akmal, dia selalu ada guess-guess sikit. Bila kata sejuk, berapa sejuk agaknya? Boleh agak-agak je. Negatif. Negatif berapa? 3, -9 ke? Okey, negatif 3. Betul, bila kata negatif tu sejuk lah. Tapi di Canada tempat I duduk tu, di Ottawa, dia merupakan dia orang sebut dua bandaraya yang tersejuk dalam dunia. Maknanya
orang ramai duduk di bandar tu lah, bandaraya. So 2 bandaraya tersejuk di dunia ialah Ottawa, tempat saya duduk, dengan Moskow. So 2 bandaraya ni ialah bandaraya tersejuk. Ada tempat lain yang lebih sejuk tapi bukan bandaraya lah. Okay, so di Ottawa ni dia punya suhu ialah negatif, biasanya dalam negatif 40. But then when what you call it, when there's a wind, at that point of time kita panggil dia, apa dia istilah dia, chilling factor. Maknanya bila angin datang di waktu negatif 40, chilling factornya menjadi negatif 60. Maknanya you rasa seolah-olah kesejukannya negatif 60. Memang sejuk sangat lah. You imagine kalau you duduk dalam freezer pun tak sampai dah agaknya negatif 60 tu. Ini is a big freezer lah tu, sampai negatif 60. You muka you macam tak rasa ada kulit, ada daging, macam mana nak kata, rasa macam tak ada hidung, macam tak ada telinga, dia terlampau sejuk. In fact bila keluar rumah tu pun you kena pakai banyak helai pakaian untuk nak lawan ataupun nak survive sejuk. Okay. So bila sejuk keadaannya macam tu sampai negatif 60, sehingga kan semua air menjadi ais. So seolah-olahnya katalah di Shah Alam ni ada lake yang selalu orang pergi jogging tu kan, lake tu jadi ais. Dan bila jadi ais, orang boleh jalan atas dia. So banyaklah lake kat sana yang membeku sampai kereta pun boleh jalan. Maknanya dia punya air tu tebal. Okay. Banyak juga kawasan yang di Ottawa tu dia ada macam dia ada, you boleh pergi dekat situ dan nampak macam ada what you call it, kaskat, kaskat, air terjun. Air terjun kecil-kecil ni lah, pun menjadi ais juga. Dan yang menariknya ialah you tahu Niagara Falls? Yep. Okay. So Niagara Falls tu terletak di negerinya saya duduk tu lah. Saya duduk di Ottawa. Negerinya ialah Ontario. Seolah-olah Shah Alam, Selangor. So Ontario ni besar. So capital dia Ottawa tu. Niagara Falls ni terletak dalam Ontario. Tapi kalau nak pergi sana kena few hours jugalah, baru sampai dekat Niagara Falls. So Niagara Falls itu sendiri yang I think berjuta-juta dia punya, berjuta gallon air dia, makna force dia kuat, pun menjadi beku sebahagian besar daripada air dia. Okay, so Niagara Falls ni eloknya kalau you nak pergi melawat at least 2 kali. Satu, you boleh pergi sana waktu musim biasalah, mungkin tak sejuk, supaya you boleh naik kapal dekat sana, dan dia boleh bawa you ke arah air terjun tu. Mana you boat tu akan bawa you kena percikkan Niagara Falls tu, air Niagara Falls. Okay. Dan untuk naik boat tu you akan diberi macam poncho, macam apa, baju hujan, supaya you tak basah sangat. Tapi yang bawa boat tu dia tahulah dia jangan ke depan sangat. Kalau ke depan sangat, memang kalau kena dengan air tu memang boleh terbaliklah kapal. Okay, contohnya you boleh tengok di sini, Niagara Falls. Ini Ontario, nampak? Ontario ni negeri tu lah. Macam Selangor tu.
So this is Niagara Falls. Boat yang saya kata tu ni. Boleh naik boat tu. And then dia akan sampai kena percikan tu je lah. Dia tak sampai dekat-dekat. Okay, and then bila malam cantik juga, dia letak pelbagai warna. Di waktu malam nampak macam ni lah. Okay. Kemudian yang nak tunjuk pada you, and then I kata tadi, pergi at least 2 kali. Sekali lagi ialah waktu bila dia jadi ice tu. Niagara Falls during frozen. Niagara Falls frozen. So nampak tak? Air tadi yang berjuta-juta galon jatuh tu dengan suhu negatif 40 sehingga negatif 60 tu, semua akan jadi ice macam ni. Okay. Tapi bila malam dia akan pancarkan warna juga menjadi cantik sekejap kalau nampak. Niagara Falls ada tak? Yang ni sikit-sikit lah, tapi ada yang gambar cantik-cantik lagi di mana Niagara Falls frozen at night. Dia jadi macam ni cantik. Okay. So mana dia orang pasang lampu lah dekat ais. Okay, itu satu. So di Ottawa tu tempat saya duduk, satu dia jadi macam ni, ini memang tiap-tiap tahun jadi sebab suhu dia macam tu. Satu lagi yang akan terjadi tapi not every year. Kebetulan waktu saya duduk sana saya duduk sana bila? 1997 kot ke 1996. Okay, dia ada apa yang dipanggil ice storm. Pernah dengar tak ice storm? Ice storm tahun 1997 kot I rasa. Ice storm 1997. Ottawa. Ice storm Ottawa. 1998. Mungkin 1998. 1997 pun ada. So bila ice storm, semua jadi ice. Pokok-pokok, ranting-ranting semua jadi ais. Dia, yang ni nampak tak cantik lah. Tapi kalau tak ada macam ni, sebenarnya dia cantik. Nanti saya tunjuk je. Ini troli jadi ais. Ini jalan-jalan macam tu lah. Sir. Yeah. Ini ranting-ranting, nampak? I think someone nak masuk the Google Meet. Okay, thanks. Yang mana belum take attendance. Semua jadi ais macam ni. And then setengah tu patah sebab dia berat sangat. So ranting-ranting ni kalau you nak you ambil video nak tunjuk you kuat, you boleh pakai jari you aja, dia akan patah. Sebab dia terlampau rapuh. What do you call it? The ice is around it. Dan rumah-rumah, kereta-kereta dia akan jadi macam itulah yang kita kata stalactite tu. Budak-budak kalau pergi ke universiti pula, ialah
ke sekolah. Macam anak-anak I kalau pergi sekolah dia pakai serkup yang nampak mata je, macam nak pergi curi kat bank. So on the way ke sekolah, dia orang ramai-ramai kan kereta-kereta, banyak akan ada benda macam ni. So dia akan jatuhkan ke tanah, jatuh. Macam ni lah, dia boleh dengan jari dia, so semua tu jatuh. So dia biasanya cantik, tapi I tak jumpa pula dia tunjuk yang macam masalah je ni kan. Biasanya cantik sebab kena pula I tinggal di tingkat berapa entah 24 ke apa, atas, kondo dekat atas. So daripada atas tu you nampak the whole city macam dekat kayangan sebab semua jadi ais. Okay. So tetapi dalam masa yang berlaku yang ini ramai juga yang mati. Kenapa? Sebab inilah wire-wire elektrik yang pergi pada rumah and so on, bila yang tepi-tepi jalan tu dia jadi berat ni dan dia akan jatuh dan kadang-kadang terputus. So bila terputus di rumah sekarang ni maksud daripada masa saya kat sana tu pun dia orang guna heater pakai elektrik. So bila heater pakai elektrik, terputus heater tu, maka rumah, walaupun dalam rumah tapi dia sangat sejuk dengan negatif 60 tu kat luar. So dalam rumah bila tak ada heater sangat sejuk, selalunya orang-orang tua cepat mati. Walaupun dia ada lah bomba lah apa datang tolong, tapi kadang-kadang terlewat sikit ataupun ada setengah tu tak nak keluar. Dia lebih suka tinggal di rumah. Okay. So di sini dia kata beautiful ice storm, tengok beautiful tak? Sini ada gambar kereta macam ni. Ada kereta tadi. Ini boat, semua jadi ais. Ini kereta, semua jadi ais. Ini tempat duduk. Okay. So dalam masa ni macam kata tadi tu lah, sebahagian orang akan mati. So dan dalam surat khabar dia akan keluarkan lepas semua ni dah habis ice storm tu. Siapa beli surat khabar, dalam tu dia ada bagi certificate. You letak nama you sendiri, survive the ice storm of Ottawa 1997 ke 1998. Sebab yang boleh beli tu orang yang hidup je lah. Yang mana yang mati tu tak survive lah. Mana ada yang tak survive. Okey. Kemudian apa yang tunjuk, yang I kata tadi, semua jadi ais kan. Dia ada satu canal, namanya Rideau Canal. Dia bila winter, dia jadi canal tu, mana air tu, Rideau Canal. Jadi dia Rideau Canal, Ontario. Okey, ini canal. Ini waktu dia musim biasa. Bila dia musim sejuk, dia jadi ais. So bila dia jadi ais, dia merupakan the longest natural ice for ni apa skating. Okay. So dia jadi yang terpanjang dalam dunia, yang natural punya. So I punya rumah kawasan belah kiri ni. I punya universiti kawasan belah kanan ni. So every day kadang-kadang I jalan kaki, kadang-kadang naik kereta. So I got to cross this canal every day. Yang atas bukit ni kalau you nampak, ini merupakan dia punya parlimen. So dekat tengah bandar tu.
Okay. So nanti nak tengok ada tak universiti I. Somewhere here lah universiti I. Okay, so bila musim sejuk, dia jadi ice skating ring terpanjang dalam dunia. So being Malaysian, pakai macam ni lah. Being Malaysian kan kita suka dodol terberat lah, lemang terpanjang lah. Ini Malaysian punya World Book of Record lah. So I pun teringin lah nak pergi habiskan daripada satu ujung ke satu ujung. Sebab dia yang terpanjang dalam dunia. So I ajaklah my family. So mula-mula semua nak pergi. Anak-anak I tu memang kalau kat sekolah waktu macam pendidikan jasmani, dia orang di belakang sekolah dia orang tu memang semua sekolah ada skating ring ni. So dia orang dah biasa dah skate-skate ni. So I ajak, so anak-anak I rasa 2-3 orang ikut, and then my wife mula-mula nak ikut juga. Last kali tak jadi, dan nasib baik tak jadi. Sekejap lagi I cerita kenapa nasib baik tak jadi. Dia macam ni, bila kami jalan kat sini, dia ini waktu musim sejuk. So musim sejuk dia punya siang pendek. So I pergi itu lepas Zohor, just immediately after Zohor. Hopefully before maghrib, maknanya boleh asar kat rumah lah. Boleh balik ke rumah. Rupanya memang panjang. I kena semayang asar kat situ. Dan bila nak semayang asar kat situ, dia bukan macam Malaysia. Kita ada sediakan surau public lah apa. Dia sana mana ada orang sediakan surau. So you kena ambil wuduk dekat ni lah. Dekat yang snow-snow yang dia ketepi kan. So you imagine dengan cuaca negatif 40, negatif 60 tu, kena buka glove yang kita pakai banyak glove tu, and then kena buka yang you tutup muka you and so on. So sejuk lah. Sejuknya tu kena ambil snow tu pula, letak kat muka you, nak ambil wuduk. So rasa muka macam tak ada, dia jadi terlampau sejuk. So maknanya macam tobat lah, tak nak buat lagi. Rupa-rupanya ingat boleh maghrib kat rumah pula. Rupanya maghrib pun kena kat situ juga, tepi ni, pasal dia panjang. So maknanya 2 kali lah kena semayang kat situ. Isyak boleh lah tunggu balik rumah. So itu yang I kata nasib baik my wife tak ikut. Sebab kalau dia ikut, kami kena dah sampai ujung sana, kena balik ke ujung sini sebab kereta belah sini. So bila my wife tak ikut, so dah janjilah awal-awal, dulu tak ada handphone, tak boleh nak call. So dah janji awal-awal dia tunggu ujung belah sana. Tapi ujung belah sana pun menarik juga, dia ada ice sculpture waktu musim winter. So so sampai sana, biasalah sana semua orang tahu, dalam kereta dia orang dah sedia hot chocolate lah, hot coffee and so on. So bila sampai sana asal seronok lah dapat minum-minum tu dalam kereta. And then I was mentioning just now tentang ice sculpture. Bukan di hujung tu saja, dia ada beberapa tempat ice sculpture. Yang ini menariknya sebab di sana winter dia panjang. So ice sculpture ni lama. You boleh tengok, dan dia ada pertandingan. Siapa rajin, dia boleh pergi tiap-tiap hari daripada mula orang nak mula pertandingan sampailah hari pertandingan tu berlaku. So then you can see blok-blok ais yang besar-besar, macam mana dia orang what they call it, buat sculpture. Kalau you tak rajin, tak payah datang tiap-tiap hari, pada hari pertandingan semua dah siap lah. Tapi sculpture dia besar-besar. Kadang-kadang ais tu sebesar-besar bilik, misalnya ni agaknya, tapi tak nampak sangat, tapi dia besar. Macam ni orang and so on. So salah satu lagi masalah macam yang you nampak
nampak tadi kereta-kereta semua diliputi ais and so on. I ada satu kawan, dia duduk di luar. Maknanya rumah dia between the houses, mana rumah belah kiri, belah kanan ada jalan. So dia park kereta dia kat luar. Macam my case, I duduk dekat kondo, I park kereta dalam bangunan. So payah juga nak start kereta. Tapi sana kereta yang kalau dalam bangunan, dia ada macam terkeluar soket. You boleh dekat tempat parking tu ada soket. Maknanya bila you start kereta, elektrik akan cuba menolong you start kereta. Kalau tidak payah nak start. So like my friend ni Malaysian lah, dia buat PhD kat sana dulu. Selalulah dia akan call bila kereta dia tak boleh start, almost every day lah. So I akan datang. Masalahnya apa nak start kereta? Ini nak cerita pada you, orang kat sana time winter, tambah-tambah kawasan yang macam I duduk ni, kalau tak ada hal tak keluar rumah. Kalau ada hal penting baru keluar rumah. So umpamanya apa? Apa masalahnya? Masalahnya, katalah I nak pergi tolong kawan I tu, apa dia kena buat dulu? Mula-mula I datang awal, I kena tolong dia jugalah, iaitu pavement, bukan pavement, jalan antara dua rumah tu untuk nak sampai ke kereta dia. In fact, kereta dia kalau daripada rumah dia dah tak nampak lah sebab dah diliputi salji. So dia kena keluarkan salji tu dulu, barulah nampak kereta. Tapi untuk nak masuk supaya I boleh jam kereta dia, kena pakai penyodok. Yang itu je nak menyodok untuk nak masukkan supaya kereta I sampai sebelah kereta dia, it will take about, I don't know, 1 hour, 1.5 hour. Tapi orang kaya-kaya kat sana, dia akan hire budak-budak tunggu result SPM ke apa. Dia will do it lah. Maknanya pagi-pagi budak-budak tu datang, bila dia nak keluar, pavement tu dah clear dengan snow. So dalam 1 jam setengah untuk nak clearkan tu je. So bila I sampai, katalah nak di what do you call it, nak start kereta dia, tak boleh terus start gitu je. Dia kena ambil masa, katalah setengah jam. Lama baru boleh start. Once dah start, tak boleh keluar. Kenapa tak boleh keluar? Sebab dia punya cermin depan semua dah jadi ais. So, kalau orang tak tahu, dia akan ambil air panas dan dia akan clear. Bolehlah clear, tapi sebelum sempat clear the whole bahagian depan tu, kaca tu, dia akan membeku balik. Maksudnya air panas tu jadi beku balik. So memang that's not the solution. So kat sana memang yang ada dijual di Petro Canada, mana macam Petronas ini, depan dia ada macam chisel, belakang dia ada brush. So you kena chisel sikit-sikit bahagian depan cermin tu, and then pakai brush tu buang ais. So chisel lagi, pakai brush, buang ais. So it will take about 1.5 hour. Masih tak boleh keluar. Kenapa? Kat belakang pula, you nak reverse, tak boleh. Tak nampak juga. So buat kat belakang pula. Another 1 hour. Lepas tu, tak boleh keluar lagi. Sebab you punya kiri kanan punya tingkap, kena chisel juga. Take another 45 minutes, 1.5 hour. So, itu aja untuk nak keluarkan kereta, it takes berapa lama dah? 1.5 jam untuk nak buang snow pavement, and then nak start kereta 1/2 jam, dah 2 jam, and then you nak chisel semua you punya tingkap-tingkap and so on, katalah 3 jam, so dah dekat 5 jam untuk nak settle kereta je. Dalam rumah, wife pula, misalnya katalah in my case, anak saya kat Canada 5. So, dan dia orang tu kecil-kecil, tak adalah besar sangat, so kena pakaikan juga pakaian untuk dia orang, pakaian snow ni. So, setiap orang tu, it takes roughly around 20 minutes to 30 minutes
sebab banyak line nak kena pakai. So you imagine 5 orang, kalau satu katalah 20 minit pun, katalah ataupun 30 minit, dah 2 jam setengah nak siap aja. Dan orang yang pertama siap, kesian kat dia sebab dia dah tak apa dia nak boleh jalan dah. Sebab dia dah pakai banyak sangat dia punya layer tu. Okay, so itulah dia. Macam saya kata tadi, kalau tak ada hal orang tak keluar. Lagipun bila dah boleh start kereta, once you keluar je, kemungkinan nak accident tinggi. Sebab sana orang kaya-kaya dia akan tukar kepada snow tire. Tapi setengah orang dia tak tukar pada snow tire, tire biasa je. So jalan licin. Walaupun kejap-kejap macam MBSA dia akan buat something lah. Tabur macam-macam. Tapi ada kalanya jalan dia tetap licin. So kadang-kadang you nampak kereta depan dah stop traffic light. Tapi you masih tak boleh stop kereta you sebab sana semua orang tahu tak boleh stop your car abruptly. Makna you tak boleh buat stop secara mengejut. So you kena stop sikit-sikit. Dan sikit-sikit macam nak kena tak boleh buat apa juga. Sebab kalau you stop abruptly dia akan berpusing-pusing. So dalam keadaan tu kadang-kadang memang you langgar je lah kereta yang dah berhenti kat depan. You memang lari tak laju tapi tak boleh nak berhenti. Tapi sana orang tak marah sebab semua orang tahu bound to happen. Okay? Dan cerita tentang pusing-pusing ni pernah dekat highway, I dalam satu kereta dengan kawan-kawan tengok kereta depan berpusing-pusing, tiba-tiba pusing-pusing. Adalah hamba Allah dalam kereta I tu, dia pergi ketawanya kereta kat depan tu pusing-pusing. Tak sempat habis ketawa, kereta kami pula berpusing-pusing lagi teruk dari kereta depan sampai tayar ke atas. Okay? Maknanya terbalik. Okay, so in fact I sampai sekarang ada macam fobia sikit-sikit bila you tahu kita keluar exit kat mana-mana pun, Malaysia dengan overseas sama je. Bila keluar exit tu dia macam membelok pusing tu. So sana dulu few times I terpusing-pusing masuk ke bahagian orang lain. Tapi nasib baiklah tak accident. Maknanya masa I pusing-pusing tu tak ada kereta datang. Okay. So itulah kalau di Malaysia kita kena bersyukur lah. Sebab kalau you duduk kat sana, setengah orang mungkin kata kalau Malaysia ada 4 musim bestnya. Dia indah khabar dari rupa lah agaknya. Sebab kalau ada 4 musim overseas, you punya baju pun kena lain-lain. Lain musim, lain baju. Kita the whole year boleh pakai baju yang sama. Dia tak ada ikut musim. So sana dia baju je kena ikut musim. Bila musim lain, letak dalam kotak, simpan. Musim lain, buka balik and so on. And then keluar rumah macam ni lah. Payah nak keluar rumah kita, nak keluar rumah, keluar je. Start kereta, jalan. Kan? Sana masalah. So, tapi dalam waktu winter, universiti masih ada. Misalnya universiti I tu Carleton University. Dia ada winter session. Tetapi, kalau you pergi ke universiti, you tak nampak orang. Kenapa kan? Waktu winter. Ini tower ni, my faculty kat sini lah. Fakulti Bahasa. Yang tower. Ini yang tadi tu. Yang jadi ice tu. Rideau Canal. Ni. Rideau Canal. Ini my university. So, rumah I belah sini. Yang I kata tadi boleh jalan kaki je, tak jauh sangat. So, kenapa waktu winter, you tak nampak orang? Tapi, sesi berjalan. Sebab, dia terlampau sejuk. Ini Danton Tower. So, sebab terlampau sejuk, dia orang buat in such a way, from building to building, maknanya daripada sini kata nak pergi building belakang tu, semua boleh jalan bawah tanah. You don't have to go outside. Sebab, di luar sangat sejuk. So, semua pergerakan berlaku from fakulti to fakulti dalam tanah, bawah tanah. Maknanya underground Carleton University.
underground tunnel saya panggil. Macam ni lah. Maknanya semua pergerakan di bawah tanah. Termasuk di sini dia ada macam ada, bukanlah kereta, dia ada jenis yang jenis-jenis macam ni untuk nak hantar surat ke apa ke between the faculties. Okay. So sebab tu misalnya katalah you dekat Kenanga ada kelas nak pergi ke APB, tak payah keluar kat jalan tu, semua bawah tanah. So sampai je dia ada lah map dia ke apa ke, tapi selalu student tahu je mana nak pergi. So ni motor pun naik masuk dalam. Okey. Dekat pukul 6. Okey, kita stop sini je. Okey, itu tentang winter di overseas. Cuma dalam video tu I tak cerita tentang sebelumnya I cerita tentang puasa kan di musim panas. Sebenarnya puasa di musim sejuk saya rasa I puasa musim sejuk di Canada. Dia rasa lain betul lah kalau banding dengan puasa musim panas. Sebab kalau musim panas dulu I kata kita start puasa matahari mula subuh tu dalam pukul 2 pagi, 2.30 pagi dah start. Sampailah you puasa sampai dekat pukul 10 malam. Okay, so 22 jam macam tu lah you puasa out of 24. Kalau musim sejuk pula, puasanya matahari, kalau musim panas siang panjang, malam pendek. Sedangkan musim sejuk siang pendek, malam panjang. So kita puasa start matahari terbit dalam pukul 8 pagi, 8.30 pagi. Kemudian matahari terbenam dalam pukul 2.30 tengah hari. So maknanya dalam pukul 8 tu sahurnya kira breakfast you lah. And then selalu katalah makan tengah hari pukul 1, 1.30. Ini kan lewat sikit je makan tengah hari. Pukul 2, 2.30 dah boleh buka puasa dah. So basically dari segi jam pendek lah puasa di bulan masa winter. Tinggal lagi you masih rasa lapar sebab ialah you punya badan dia bakar lemak-lemak ke apa ke untuk nak lawan sejuk tu. So you masih rasa lapar lah, cepat rasa lapar. Okay. Dan itulah kalau dalam Quran dia kata tulidul laila fil nahar wa tulidun nahara fil lail. Dialah yang masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Kalau di Malaysia tak berapa nak perasan ayat ni. Sebab pada kita apa yang masuk malam, siang, siang, malam ni. Sama je asal pukul 7, suku 7.30 dan malam. Asal subuh je dalam pukul 6 kan. So maknanya sama je tiap hari sepanjang tahun. Tapi kalau you duduk overseas, lain season, lain waktu panjang pendek siang malam tu. So katalah kita ambil contoh. Pukul 8 malam, kita tengok berita. 8 malam. Kalau pukul 8 malam, waktu musim panas, you tengah siang tu. Lambat lagi nak malam. 2-3 jam lagi baru malam. Maknanya you tengok berita yang pukul, so-called 8 malam tu, dia waktu siang. Tetapi, kalau you tengok berita yang sama, pukul 8 juga, 8 malam juga, pada musim sejuk. Berita yang you tengok dulu masih dalam siang, masa sama, sekarang ni dah jauh tengah malam. Sebab malam you start pukul 2.30 tengah hari. Dah mula malam. So, maknanya 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 kan. Dah berapa jam malam tu. Dah gelap.
So pukul 8 malam tu dah gelap betul lah. Mana dah jauh malam. So berbanding dengan sama pukul 8 tu waktu siang. So itulah makna perubahan masa pada setiap musim kat sana. So okay. Any questions? Sebelum kita masuk video yang seterusnya, sambungan daripada buku you. No, sir. Okay. Kalau tak ada, kita tengok sambungan the next video. Tadi kita tengok 5C, sekarang kita tengok 6. Okay, in this particular chapter, we are going to learn about dalam conversation buku teks you, dia ada kata in Japan, in France. In English, in Japan, in France tu sama aja. In preposition yang digunakan. But then in French, different prepositions are being used for different countries. Yang itu yang kita nak belajar in this particular video. Okay, last class we stopped at page 24. Vocabulaire, les saisons et les mois, the seasons and the months. So I've already kind of explained to you or to tell you stories about printemps, spring, été, summer, autumn or fall. But we have not done the winter part. But it's okay. I think today I keep that for a side. I keep it aside first. The winter stories. We'll continue first, and then towards the end of the chapter, I'll come back and to tell you about winter overseas. Okay. Okay. So we'll continue. For les temps, the weather, the expression being used when you want to say the weather is cold, the weather is hot, you use il fait. Okay, il fait, direct translation, it makes. Show is hot, it makes hot, but what it means here is the weather is hot. Okay, il fait chaud, 50 degrees. Panas lah, Malaysia biasa around 34, 32, 33, 34, yeah. So 50 degrees is considered very hot. Il fait froid, the weather is cold. Il fait froid. If you want to say very cold, il fait très froid. Okay, very cold. So for example here, 10 degrés, 10 degrees. Okay, so it's cold. Okay. The weather is cold. Now we go to page 25. Okay, il y a du soleil, il fait beau, il y a des nuages, il pleut, il neige, il y a des éclairs. So here are sentences or expressions that you can use pertaining to weather. Okay, for example, if it's a sunny day, you can use this one. Il y a du soleil. Direct translation, there is some sun, meaning that there is sun. So in order to say it's a sunny day. So il y a du soleil. So for example, someone asks, how's Shah Alam today? Il y a du soleil. There's sun, maknanya it's a sunny day. Or you can use this one. Il y a des nuages. Il y a des nuages. You want to say it's a cloudy day. And nuage means cloud. So il y a des nuages, there are clouds. So how's Shah Alam today? Il y a des nuages. It's a cloudy day. Or direct translation, there are some clouds. Or you can use il fait beau. I think I came across with this one. Il fait beau, the weather is nice. Lawan kepada il fait beau ialah il fait mauvais.
I think we have used this in the conversation. Okay, il fait beau dengan il fait mauvais. Okay, the one that you can see here is il fait chaud. The weather is hot. Ini dia. Il fait beau. The weather is nice. Okay, lawan dia ada tak? Il fait mauvais. Sini dia guna dalam bentuk this one word. Le temps est vraiment mauvais. The weather is really bad. Tapi kalau you boleh guna style ni. Il fait beau, the weather is nice. Il fait mauvais, the weather is bad. It's a bad weather. Okay, and then you can use macam tadi, il fait chaud, the weather is hot. Il fait froid, the weather is cold. Ini dia, il fait chaud. Okay, then il pleut. Il pleut, it rains. Or it is raining, il pleut. If it snows, you kata il neige. It snows. Or it is raining. It is snowing. Dan last kali, perhaps you want to use, you nak kata il y a des éclairs, there are thunders. Okay? Bukan thunder, apa? Éclair ni lightning. Okay? Il y a des éclairs. Okay? There are lightnings. I bila tengok éclair ni selalu teringat I ada naik satu kuda dulu. Nama dia Lightning. Tapi dalam bahasa lain lah, dalam bahasa Sepanyol. Iaitu Ralampaga. Ralampaga. Kuda ni yang menariknya bukannya I naik kat zoo ke mana. I naik kuda ni di kawasan masjid di Mexico. Nama tempatnya Tequesquitengo. So nama masjidnya Mezquita de Tequesquitengo. Okay, so di masjid ni dia kawasan besar, tapi tak ramai umat Islam kat situ. In fact kalau I nak pergi sembahyang Jumaat, jalan nak pergi ke sana je kena naik 2-3 kombi daripada tempat I duduk. I tinggal di Tasco. Kombi ni macam tuk-tuk lah kalau di Thailand. Maknanya bersempit-sempit dalam kombi ni. So I kena naik 3. Satu kombi turun, itu naik lagi. Jauh. I think about 100 km kot nak sembahyang Jumaat dulu. So tapi bila sampai kat sana, yang bukanlah menyedihkan, tak ada pilihan. Sebab masjid tu walaupun saiznya boleh tahanlah besar, tapi orang ni tak ramai. Sembahyang Jumaat sana dah jalan dekat 100 km tu, berapa orang agaknya yang hadir? Agak-agak. Dia dalam bergantung masa, kadang-kadang 8 orang, kadang-kadang 10 orang. Itu pun kadang-kadang ditunggu I datang. Sebab I datang jauh, kadang-kadang dekat dengan asar baru dah sembahyang Jumaat. Tapi bukanlah I seorang, kadang-kadang ditunggu orang lain juga. So Mezquita, I saja tunjuk gambar dia. Mezquita di Tequesquitengo. Ni, Tequesquitengo. Bukan ni. Aku ditukar gambar. Pasal ada Cordoba. Okay. Ini masjid Cordoba di Spain. Ini di Mexico. Ni betul.
Masjid ni. Dia ada swimming pool, dia ada motel, mana untuk orang nak datang, pelawat datang boleh tinggal sini, bayar, Mak Salim boleh masuk. Sebab di sana tempatnya menarik, sebab ada ni, Il Lago de Tefestitengo. Il Lago ni tasik ni lah, tasik ni cantik. So masjid ni di kawasan tepi masjid, tepi tasik. So yalah, orang-orang sana pun datang, so untuk nak tengok tempat menarik lah, tempat tourism lah, turistik. So I naik kudanya di sini, kawasan ni, kuda, dan dia bawa jalan and so on. So nanti I hantar gambar di kawasan masjid. Okay, so itulah dia. Bila jumpa iklan ni, saya selalu teringat nama kuda tu lah, Ralam Pagar. Mana dia lari laju lah sepatutnya lah. Tapi waktu I naik tu tak adalah laju sebab ada orang tolong pegang bawa. Okay, now we go to the grammar part. Grammaire, le temps, la météo. Okay, le temps, the weather, la météo pun weather jugalah, météorologie. Quand on parle de temps, when people speak about the weather, on utilise l'expression, people use the expression yang menggunakan il ataupun ilia. Contoh, il plus verb, il pleut, coming from the verb pleuvoir, to rain. So il pleut, it rains. Souvent, often ataupun often, entre novembre et février. So it rains often, it often rains between November and February. Il fait can be followed by adverb. For example, il fait chaud en Malaisie. Okay, it is hot, the weather is hot in Malaysia. So macam yang kata tadi lah, bila kata il fait tu, you boleh merujuk kepada the weather is. Okay, il fait chaud, the weather is hot. Il fait froid, the weather is cold. Il fait beau, the weather is nice. Il fait mauvais, the weather is bad. Or you can use yang macam kita jumpa gambar-gambar kat atas tadi. Il y a, and then you letak noun. Okay, for example, en été, il y a du soleil. In summer, there is sun. Maknanya sunny day tadi. Okay. Then the next grammar part is about preposition to be used depending on the place where one is going or where one is at. So ini I akan explain you dengan menggunakan one document yang hantar kat you sekarang. Sambil I cari dokumen tadi tu, terjumpa pula gambar kuda tu. So I tunjuk kat you. Mana kuda? This one. So ni lah dia, aktiviti berkuda di Masjid Tefestitengo bersama rakan-rakan dari Mexico dan Surinam. Dia orang ni ada yang daripada Surinam, ada daripada Mexico. So and then I hantar juga beberapa gambar yang kena mengenai dengan Mexico dulu. Contohnya ini I punya kelas. Yang ini cikgu I, bahasa Sepanyol, cikgu bahasa Sepanyol. Ini cikgu lain, bahasa Sepanyol juga. Ini pun cikgu I, bahasa Sepanyol juga. Dan ini cikgu I yang paling tua, bahasa Sepanyol. So kalau ambil kelas dengan dia, kawasan universiti I tu berbukit bukau. So kalau I dapat kelas dengan yang paling tua ni, memang kelasnya di kaki bukit lah. Maknanya you tak payah naik tangga tinggi sangat. Tiga-tiga ni my lecturer. Yang tengah ni bukanlah.
Ini sama-sama student. Yang ini pun sama-sama student. Dia Turki, orang student dari Turki. Okay, kemudian yang ini sebenarnya piramid ni. Piramid batu, you boleh naik atas dia. Yang I naik ni ialah piramid matahari di Teotihuacan. Di belakang tu ialah piramid bulan. Nama dia lah, Piramide de la Luna. Yang ini Piramide de Sol. Okay, dia yang menariknya ialah dulu raja dia duduk di atas ni, bawah tu ada piramid-piramid kecil. Di situ dipersembahkan, maknanya dia bunuh orang lah, sebagai sembahan kepada raja yang duduk atas ni. Kemudian satu lagi gambar yang kita kena dengan Mexico. Ni gambar beli sombrero, kedai-kedai yang ada jual. You tahu Mariachi, pernah dengar Mariachi yang nyanyi lagu-lagu Mexican tu, selalu dia orang pakai sombrero ni lah. Dan ini tak jauh daripada tempat saya tinggal. Dia di Grutas. Nama Grutas tu Cacahuamilpa Milpa. Di sini ada satu family Mexico ni, dia nak tangkap gambar dengan I. So I kata okey lah. So mungkin ialah kita muka Asia, dia jarang nampak kan dekat Mexico ni. So sambil-sambil anak dia nak tangkap gambar, ni gambar yang I berdua dengan nenek ni lah kot. Dia cakap something yang bila I balas dia ketawa besar. Ini dia tengah ketawa tu, anak dia tengah gambar. Apa dia cakap? Di Gua Cacahuamilpa, Mexico, kami berdua tersenyum kerana bila nenek tu kata, "Tu eres guapo." Itu I jawab, "Usted es hermosa." So bila I cakap "Usted es hermosa," dia pun ketawa besar. Itu apa maksud dia? Boleh agak? Boleh agak apa dia? "Tu eres guapo, usted es hermosa." No idea? No idea. Okay, anyway, sambil-sambil anak dia nak tengok gambar, nenek cakap kat I, dia kata "Tu eres guapo." Dia kata "You are handsome." Kita orang Malaysia, bila orang puji, kenalah puji balik kan. So, I pun cakap dia, "Usted es hermosa." You pun cantik juga. Dia dengar tu, dia ketawa besar. Okay. Mana buku teks ni? Okay. So, I nak tunjuk yang ni tadi . Okay, now we want to learn about what are the preposition should be used, or what preposition specifically for certain countries that we need to use when we are going or we are at that particular country. In short macam ni lah. Yang kita nak belajar is that if it's in English, certain countries, kita gunakan normally I'm going to mana-mana negara lah. For example, I'm going to England. Okay, I'm going to the United Kingdom. I'm going to Japan. I'm going to Indonesia. I'm going to Malaysia. So, semua preposition yang digunakan to je. To. So, it doesn't matter which country you are going. In English, it's easy. I'm going to. In Malay, it's equally easy. Saya hendak pergi ke. Ke Jepun boleh. Ke Amerika boleh. Ke Qatar boleh. Ke Arab Saudi boleh. So, semua ke saja. Yang kita nak belajar in French, apa jadi?
dia ada 4 options. Tapi option tu maknanya kena pada tempat dia. So not only one as in English and Malay, we got to choose either ada tulis kat mana. Okay, either O, O dan satu lagi A. So you got 4 options. So now I explain to you when to use on, when to use O, and then AUX and also A tanda A. So preposition for country. Preposition to be used for a country depends on the gender and whether the country is singular or plural. It depends also on the verb being used, whether one is going, staying, or coming back from a certain country. So different verb pun you use a different preposition. Therefore, one needs to know the gender of a country. Here are some examples. Okay, kalau I letak MSG, maksudnya masculine singular. And the country is masculine and it's singular country. And if you see di kat bawah ni macam FSG, dia feminine singular country. Bukan kita kat UiTM, FSG ni fakulti apa, sains gunaan. MSG ni bukanlah monosodium glutamate lah. So, and masculine plural, MPL. Feminine plural, FPL. So, feminine plural. So, as you can see down below, there are countries having the gender masculine. There are countries feminine. And then begitu juga ada yang plural dan ada yang singular. So we go one by one. L'Allemagne is a feminine country. Les États-Unis is a masculine plural country. Dia tak ada E di belakang. So most likely masculine. And then dia plural, dia ada S. État ada S, Uni ada S. L'Angleterre, there's an E at the back. So most likely to be feminine. Dan betul dia feminine. So England is feminine singular country. The Brazil is a masculine singular country. Okay, la Chine ada E di belakang. So it's a feminine singular country. La Korea, feminine singular country. Tapi Cuba dengan Chypre, perasan tak? Dia tak ada le, tak ada la. This one I'll deal with it later. Yang ini kita akan gunakan preposition yang are. Okay. L'Espagne, Spain, feminine country. La France, feminine country. La Grèce, feminine country. L'Indonésie, feminine. Semua ni belakang dia ada E. So bila ada E, most likely to be feminine and so far it's true. L'Iran, masculine, tak ada E di belakang. L'Italie ada E belakang, feminine. Le Japon, masculine. La Malaisie, E di belakang, for Malaysia, feminine singular country. Tapi le Mexique, nampak tak? Dia hujung dengan E. Yang lain-lain semua la. But then for Mexique, dia jadi le. So this one you need to remember. Sebab you must know the gender of the country in order to use the correct preposition. Kejap lagi I go to the preposition part. Now we just know the gender of the country first. So Mexique is one of the that do not follow the normal guideline lah. The E at the back meaning feminine. Satu lagi contoh misalnya Le Cambodge. Cambodge for Cambodia. Okay, Cambodia. Ending with E juga. Cambodge. Tapi dia masculine. Okay. Les Pays-Bas, Netherlands, Holland. Okay. Le Portugal, masculine. Singapura, dia macam case Cuba dengan Cyprus ni. Chypre. Okay, dia tak ada le ataupun la di depan.
La Thailand, Thailand is feminine. Le Vietnam, masculine. Tak ada E di belakang. Okay, now, once we know the gender of the countries, ini some of the countries lah, not all. Then now we are going to learn on which among the 4 prepositions should be used. Okay, for the place where one is going or where one is at, then you use O for masculine country. So tadi kita tengok berapa masculine country. For example, yang mana ada Brazil. Brazil is masculine country. So you nak pergi ke Brazil, je vais, I'm going. To Brazil, you must use the O, AU. So AU ni is used for masculine country. Je vais au Brazil. Sama lah untuk Japan. As you can see, dia le Japon sama macam le Brazil, masculine. So, je vais au Japon, je vais au Brésil. And then tadi I kata, where one is going, itu I'm going tu lah. Or where one is at. So, kalau where one is at, any verb that shows that you are in a particular place or country, in this case, then you use the same preposition. Caranya sama. Maksudnya apa? Maksudnya anything yang saya kata tadi menunjukkan kehadiran you di situlah, keberadaan. So, je suis au Japon. I am in Japan. Dari segi maksud lain tadi kan, I'm going to Japan. Tapi sekarang ni I am in Japan. Tetapi itu in English yang lain. To dengan in preposition dia. But then for French, you use both the same. Je vais au Japon, je suis au Japon. Sebab where one is, di sini verb to be. I am, so kalau you kata I am in Japan, obviously you berada di Japan lah, menunjukkan keberadaan. Any other verbs that shows the same thing, boleh juga. For example, the verb habiter, to stay. So you kata j'habite, you nak kata j'habite apa Japon? Au Japon juga. I'm staying in Japan. Sebab perkataan ataupun verb habit tu shows that you are there. Katalah verb yang lain. Je travaille. I work. So, I work datang daripada verb travailler, to work. Juga menunjukkan you berada di Japan. So, itulah. Asalkan perkataan tu menunjukkan you berada di Japan, maka you gunakan O juga. So, je vais au Japon, je suis au Japon. Okay, with the same explanation, but with a different preposition, because we are now dealing with a feminine country. So, kalau masculine country, you use O. Feminine country, you use on. If you are going, je vais en France, I'm going to France. If you are in France, je suis en France, I am in France. Or just now I said, je travaille en France, I work in France. Then, when it comes to a plural country, for example, États-Unis, United States of America. So, if you want to say, I'm going to, je vais aux États-Unis. Dia banyak bunyi Z-nya because consonant vocal you boleh sambung bunyi, and kalau S bunyinya Z. So here you got the Z sound. Then X pun consonant vocal jadi bunyi Z juga. Dan S sekali lagi jadi bunyi Z. Sebab tu bunyinya je vais aux États-Unis. Macam main-main cakap je. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis tu maksudnya, ada maksud dalam bahasa Inggerisnya I'm going to the United States. Kalau je suis aux États-Unis, I am in the United States. Okay. Okay. Kemudian di bawah ni, I think I tak go through sebab dalam buku you tak masuk, dan syllabus buku you tak ada yang ni. Okay, maknanya kalau you pergi tapi guna verb lain. Tapi it works macam in English juga. For example, I'm going to the United States. Tapi kalau you gunakan verb partir, to leave, English pun bertukar. I'm leaving for the United States. So, French pun sama juga. I'm going to, I'm leaving for. Tapi tak apalah, yang ni tak masuk dalam you punya
syllabus. So ini I just go through macam ni. Then this one pun tak masuk dalam syllabus you, iaitu what preposition to be used coming back from that country. Kalau tadi je vais au, sekarang I'm coming back to. Macam English juga. I'm going to, I'm coming back from. Maknanya dia bertukar dia punya preposition. Tapi as I said, ini kita skip lah. Okay. I need to explain about this. Okay, for example, tadi you nampak Iran is a masculine country. But then I've explained just now, if it's a masculine country, patut guna O. So, je vais au Iran. By right, macam tu lah, based on what I've explained just now. Orang Perancis, dia akan buat ada grammar rule yang baru just because of pronunciation. Sebab kalau I letak sini A dengan U, O tadi, French ni vowel-vowel dia tak suka. Yang ini 3 vowel serentak. A, U dengan I. In fact nak sebut pun payah. Kalau you sebut lalu laju-laju, memang orang Perancis dia sambung-sambung bunyi tu. Then dia akan bunyikan sebagai, kalau AU di sini lah, je vais au Iran. Iran tu dia macam payah nak sebut. Je vais au Iran. So what happened? They change the grammar rule to use on instead of using O. Di mana sepatut guna O. Dia Iran ni masculine country. But this rule is we apply it to not only Iran, any masculine country that starts with a vowel. So for that matter, Iran boleh, Iraq boleh, je vais en Irak. Bukan je vais au Irak. Je vais en Irak. Je vais en Irlande. Okay? On. Kita gunakan on. Island. And then kalau you berada di situ, je suis en Iran. Itu menggunakan on juga. So, selain daripada Iran, Iraq, Afghanistan boleh juga. Je vais en Afghanistan. Je suis en Afghanistan. So, any countries that is singular, masculine, but starts with a vowel, then you kena tukar. O jadi on. Okay, kita pergi pada 3.9.37 dulu tentang Mexico sebab because just now I mentioned about Mexico. So, although Mexico ends with E, she is a masculine country. Maknanya dia considered as masculine, bukan feminine country. So, kita tak kata La Mexique, kita kata dia Le Mexique. So, due to the fact that Mexico is a masculine country, therefore, the preposition to be used follows the preposition for a singular masculine country. Maknanya pakai macam Japan tadi lah. Je vais au Japon, je vais au Brésil, maka Mexique, je vais au Mexique, bukan je vais en Mexique. Okay? Merely because it is a masculine country. So when you talk about preposition, English ke Malay ke, Malay tak sangat lah. English pun kadang-kadang bertukar-tukar. For example, elle habite au numéro 25 au 5e étage au bâtiment Baiduri dans la 3e section à Shah Alam. So, ada pelbagai preposition digunakan. In English pun berubah-ubah juga. She lives at number 25. So, ada at. On the 5th floor. So, O di sini, French sama O dengan O. English dah berubah. At dengan on. Kemudian, at Baiduri building, O balik. In section 3, dans. Dans ni French pun in. In Shah Alam,
French gunakan Shah Alam. Tak guna pula Don Shah Alam. Okay, so depending. French dengan English dia adalah kaedahnya which what preposition to be used at certain places. Tapi yang susahnya preposition ni dalam bahasa Itali sebenarnya. Masa saya belajar bahasa Itali dulu, orang Itali sendiri pun kadang-kadang saya nampak macam yang kabut sikit dia punya preposition yang dia gunakan. Sebab in general dalam bahasa Itali ni susah preposition sebab you pergi kedai lain, lain preposition. Misalnya you pergi kedai jual daging, prepositionnya lain. You pergi kedai gunting rambut, prepositionnya lain. You pergi kedai jual grocery umpamanya, preposition yang lain. So banyak sangat preposition yang you kena tahu bila nak guna in Italian. Okay. So satu lagi preposition yang iaitu are. Tadi kita tengok preposition AU for masculine single country, AUX for masculine plural country, and then we have seen EN for feminine singular country. So how about these countries? Contoh kita tengok tadi Cyprus, Cuba, Singapura. Sebenarnya banyak lagi negara-negara yang macam ni. Apa dia? Okay, countries like Singapore, Cuba, they are all small countries. So bila small countries, dia anggap macam city ataupun town. Sebab in French, for cities and town, you guna a. For example, je vais à Kuala Lumpur. Je vais à London. So, city ataupun kecil daripada city, misalnya kalau di Malaysia, je vais à Kuala Lumpur, je vais kecil lagi apa, katalah Seremban, je vais à Seremban. Kecil lagi katalah Kuala Pilah, je vais à Kuala Pilah. Smaller pun tak apa, maknanya kampung-kampung je vais à Bota Kanan. So, semua gunakan A. Dia bila it comes to country, itu yang you kena guna tadi tu. AU, AUX, EN, ataupun R in this context. Small countries. Normally, because it's a small country. Termasuklah Madagaskar. Madagaskar. Dan banyak lagi negara-negara yang kecil dalam dunia ni. Masa saya duduk di Europe dulu, banyak negara kecil kat sana. Contohnya mungkin you pun pernah dengar sebab famous. Contohnya Monaco. Okay, Monaco is a small country yang dikenali juga sebagai Monte Carlo. Okay, kalau tengok gambar dia, negara dia macam ni. So, waktu I sampai di sana, I sampai di atas bukit, naik train. Train tu di atas bukit. So, di atas bukit tu, you keluar daripada train, dia ada macam, dia orang panggil scenic view, tempatnya you boleh tengok pemandangan. So, I tengok daripada kanan ke kiri, almost the whole country lah. Maknanya daripada sini, you nampak sampai ke ujung sana. So, it's almost the whole country, Monaco. So, it's small country. So, nak pergi Monaco, you kena kata je vais à Monaco. So, you use that A. Ataupun negara-negara kecil lain yang ada dekat-dekat di Europe ni. Masa saya duduk di Italy, saya pergi ke Liechtenstein. Ni, Liechtenstein. Luxembourg tadi pun kecil. So, negara dia kecil macam ni je. Ada beberapa rumah, ini kawasan satu negara dia. Yeah, the whole thing. Okay, dia yang famousnya, dia ada macam istana kat atas ni. Rumah besar, mansion. Itulah dia. Okay.
Satu lagi Liechtenstein. Okay, Luxembourg. Tapi Luxembourg quite big. Kalau banding dengan negara-negara kecil tadilah. Luxembourg is relatively big country juga. Ada satu nama Vaduz. Tak ingat nama negara dia. Vaduz. Ni Vaduz Castle. Di Liechtenstein juga. Punya yang kata tadi tu. Ini dia. And then equally small country mungkin you pernah dengar Vatican City. I'm sure you have heard of it. Vatican City. Vatican City ni is kalau you nak pergi Vatican City kena guna R lah. Vatican. Okay, Vatican. So Vatican City basically okay, you nampak belakang ni tempatnya letak tangan ni. Itulah Vatican City dari depan ni sampai ke somewhere here. The rest yang belakang-belakang ni semua ni is Roma. So di sinilah in fact boleh naik you boleh naik sampai atas ni. In fact naik dengan kawan ingat lagi orang Iraq. Dia menconteng-conteng kat tepi tu pasal orang lain pun conteng. I was here. Tiba-tiba masa dia conteng tu ada polis Vatican City kat situ. Kena marah. So rakyat dia sikit je. Tak tahu berapa ratus orang katnya. Yang duduk situ, dia punya pop, dia bagi sermon kat sini. Sermon dia normally dia guna bahasa Itali lah. Sebab tu ramai dalam kelas I dulu non Kristian belajar bahasa Itali. Kalau nak faham lebih kurang macam kita nak mendalami Islam, kita belajar bahasa Arab lah. Dia orang nak mendalami Kristian boleh pada bahasa Itali sebab Vatican City tu duduk dia another country tapi kiranya bersebelahan dengan Itali lah. Dalam kalau orang tak tahu orangnya Itali je. Okay, pasal you boleh jalan di sini dia tak ada dan sini banyak polis berkuda dia. So bila you jalan, you nak masuk ke Vatican City, dia tak ada macam you kena cop pasport ke apa, tak ada. So for those who do not know, dia anggap macam dia masih di Rome lah. Tapi yang menariknya ada satu negara kecil, sangat kecil, yang ini masa saya duduk di US dulu. Nama dia Molossia. Molossia ke Molossia ni sekejap. Saya punya yang lupa. Molossia. 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 Okay, negara ni memang pelik semacam lah. Sebab ini dia punya tempat custom dia. Tempat nak chop. Dan dia chop untuk dan orang suka sebab something different lah you dapat chop masuk negara yang kecil dalam dunia ni. Micronation. Penduduk dia berubah-ubah ikut tahun ataupun ikut website mana you pergi. Yang saya pernah baca dulu, mungkin dia kata 18 orang termasuk anjing 3 ekor. Sebab dia nak ramaikan bilangan tu. So anjing pun included. Ada yang saya pernah baca I think 12 orang ke apa, termasuk yang dalam kandungan. Maknanya belum lahir lagi pun dah kira citizen dah. Sebab nak meramaikan penduduk. Okay. Ini dia punya king lah. Kita tengok dia punya all nanti you.
Okay, kawasan dia ni 5,300 meter square sahaja. .28 acre. 1 ekar besar mana kan? Kita tanam pokok durian pun berekar-ekar. Ini tak sampai 2 ekar. Tak sampai 1,5 ekar. Dia dekat Nevada. Nevada ni yang selalu kita ni apa? Las Vegas. Las Vegas di Nevada. Okay, penduduk dia population di sini ada yang kata 32. JVA Cuba. Okay, so samalah macam okay, anyway, we'll go back to our okay, so for countries small countries mana tadi ini so you use the preposition a. So JVA Singapura, JVA Cuba. Okay, so samalah macam yang I tunjuk tadi, JVA Monaco, JVA Liechtenstein dan sebagainya. Okay, coming back to your textbook. Okay, pays féminin. For example, la France, la Malaisie, hujung dengan I. Going to these countries or being in these countries, kita gunakan on. Okay, misalnya being in the country, kita habite tadi. Caroline habite en France. Going to certain country yang feminine, elle va en Malaisie. She's going to Malaysia. So, feminine countries kita gunakan on. Masculine country, example here Canada and Japan. So, Jean habite au Canada. Jean stays in Canada. Il va au Japon. He goes to Japan. And then for plural countries, normally kita ambil États-Unis dengan Pays-Bas sebab tak banyak negara yang plural. Misalnya satu lagi Arab Emirates, itu negara plural. Les États-Unis, United States, les Pays-Bas, Holland. Sarah et Amira habitent aux États-Unis. Elles vont aux Pays-Bas. Okay, they go to Pays-Bas. Pays-Bas ni Holland, tapi dari segi maksud dan dia ada satu nama lagi, itu dia jadi plural, Netherlands. So in English pun Netherlands tu dianggap plural lah. So Pays-Bas ni dianggap negara plural. But why do you think nama dia Pays-Bas? Pays ni country, Bas ni below, macam bawah. Kenapa agaknya Netherlands dipanggil negara bawah? Ini idea? Netherlands kita panggil negara bawah.
I mean when you talk about katalah Amsterdam ke Rotterdam ke ada kawasan di mana air di atas, tapi macam saya kata tadi lah, tak adalah you nampak air tu bergenang-genang ke atas pasal dia banner tempat penahan air itulah. Okay, tapi masalahnya kalau pecah, then macam banjir the whole place lah kat situ. So sebab tu namanya Pays-Bas, negara bawah, meaning negara tu di bawah paras air. Betul kawan you sebut tadi. Okay, so now textbook tadi sini. Okay, so for plural countries kita kena gunakan AUX. So Sarah et Amira habitent aux États-Unis. Sarah et Amira stays in the United States. Elles vont aux Pays-Bas. They are going to the Netherlands. But for countries, small countries like Singapore and Cuba, we use A. Okay, Arif et Marco habitent à Singapore. Okay, both of them stay in Singapore. Ils vont à Cuba. They go to Cuba, or they are going to Cuba. And A is also used for cities or smaller than cities. For example, Kuala Lumpur, Paris. Tu habites à Kuala Lumpur, you are staying in KL, tu vas à Paris, you are going to Paris. And then, as mentioned just now, au Mexique, for Mexico, we use au Mexique. Same thing for Cambodge, au Cambodge, Cambodia tadi. So, here because it's a masculine country, tapi di bawah ni dia explain pula yang tentang masculine country starts with vowel, macam Iran ni. So, O changes to on if it is followed by pays masculin, a masculine country, qui commence avec une voyelle that begins with a vowel. For example, you are in ambassade de Malaysia en Iran. There's a Malaysian embassy in Iran. Okay, any questions on the preposition to be used? No, sir. Okay. Kalau Paris, gambarnya dia letak gambar what you call it, Eiffel Tower. Maknanya semua orang akan cakap gambar lah kalau pergi Paris dengan Eiffel Tower. Kalau di mana? Katalah di, tak tahu, Canada, orang akan tengok gambar dekat parlimen dia ataupun Niagara Falls. Kalau Pays-Bas, di Holland apa orang tengok gambar? Dia punya kincir angin kan? Ni. Ada pun gambar dekat sini. The windmill. Okay. So kalau kata you nak pergi ke Denmark apa pula orang tengok gambar kat situ? Denmark, kalau you gunakan negara, you guna apa? O Denmark. Kalau you kata nama bandar dia, city dia, Copenhagen, kita panggil Copenhagen. Kita gunakan apa? A. Sebab dia smaller than country. So, je vais à Copenhagen. Or Copenhagen. French kata Copenhagen.
Apa yang famous dekat Copenhagen? Kat Copenhagen yang famousnya dia punya sama macam dekat Songkla. Apa yang sama? Mermaid in Copenhagen. Bing Bomb. Oh, ini ada satu cerita. Mermaid in Copenhagen Bing Bomb. Ini mermaidnya. Dia tepi macam tepi laut ni lah. You boleh diri kat tepi-tepi ni. So, mermaid ni pernah kena bom sampai pecah kepala. Tapi yang I nak cerita kat you ialah ni tak ada kepala. I ada satu masa tu pergi ke tempat ni lah dengan kawan I punya housemate orang Jerman. So kami on the way nak pergi ke Sweden rasanya. So petang tu tangkaplah gambar kat sini. In fact nanti mungkin I boleh hantar gambar kat you. Tangkap gambar kat sini. And then kami naik what do you call it, naik boat. Tapi yang menarik boat tu pun satu benda menarik juga. Sebenarnya kami naik train, and then dia akan lalu macam slide tu. So I ingatkan kami kena turun train, naik boat. Rupanya train tu masuk dalam kapal besar. So bila naik dalam kapal besar tu, bila sampai belah sana, dia turun keluar daripada tu. So maknanya tak payah turun. Yelah, I turun juga lah daripada train tu pasal perjalanan lama juga. Maknanya you naik ke atas boat je lah, boat besar ni. Hanya ada kasino lah apa ni. Tapi lepas tu dia kata okay, masing-masing bila nak sampai tu boleh balik ke train masing-masing. I duk ingat mula-mula satu je train, rupanya ada beberapa train pula dekat. Meaning is a big ship lah. Yang I nak cerita tadi tu, bila sampai belah sana the next day, dalam surat khabar nampak gambar ni lah, mermaid ni dah kena bom. So I berada di situ waktu petang sebelum tu. So I cakap dengan kawan I tu, nama dia Eike, orang Jerman. I kata nasib baik kita dah keluar daripada Denmark. Sebab kalau tidak mungkin dia salah seorang suspek lah pun. Sebab kami berada di situ waktu betul-betul tak lama lepas tu dia kena bom. Sebab the next day dah cerita bom dia dah masuk dalam paper. Okay. Anyway, going back to dia punya ni. So itulah dia tentang preposition. Any questions about preposition? Nanti kita belajar balik tentang jam, but we have done this last semester tentang jam. Sir, Yeah. saya nak tahu plural country. Okay, plural countries normally belakang dia ada S lah. Like for example, les États-Unis, les Pays-Bas, semua ada S. Tapi like I said just now, tak banyak. Yang satu lagi ialah Arab Emirates. Itu yang that comes into mind. Ada 3-4 negara aja. Plural countries. So bila plural sentiasa O, AUX. Doesn't matter dia masculine ke feminine. You use AUX. Okay. So let's watch the video about preposition for countries. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Today we will talk about preposition before cities, countries and continents. Ok, on va parler de prépositions avant les villes, les pays et les continents. Ok, so we use a, right? You know, like at or to. So we use a
before name of cities. Any cities, you're going to use à in front of it. For example, je vais à Paris. Okay, je vais à San Francisco. Je vais à New York. Je vais à Istanbul. So you're going to use à before name of cities. So I give a couple of examples here, and then we're going to use en, right, before countries or continent. Let's start with the feminine. Okay, for example, France, la France is feminine. Okay, so if you want to say I'm going to France, you want to say je vais en France, je vais en France, je vais en Italie, je vais en Belgique, je vais en Espagne. Those are all countries that are feminine. For example, also je vais en Afrique, je vais en Europe. Okay, those are countries and continents that are feminine. Okay, I talk about these as an example. Say here, je vais en Italie, en Europe. I'm going to Italy in Europe. It's going to be EN because those are feminine countries and continent. Alright, so we're going to use AU for masculine countries. Okay, or an AUX before countries are masculine, but the plural. Okay, for example, États-Unis. Okay, yang ini link videonya I akan hantar dalam your WhatsApp group. Kat HID tadi tak jumpa, tak apa, nanti boleh jumpa dah insyaAllah. So, I fast forward sikit. Oh, sini ada what you call it, exercise. Orang sana dia tak sebut. Tak apalah, exercise ni selalu I buat dengan student. Buat sekali lah nanti. So, this one I leave for next week lah. Sampai kita start daripada awal di sini. Mana minit ada 26 minutes lagi. Okay, tak apa, nanti I jot down, kita sambung dari sini. InsyaAllah. Okay, that's it. Unless you have any quick questions. No, sir, no question. Okay, so if that's the case, that's it for today. See you next week, insyaAllah. Okay, thank you, sir. Okay, merci, monsieur. Selamat Hari Raya. Okay, Selamat Hari Raya. Hari Raya. Merci, Thank you. monsieur. De rien. Merci, monsieur. De rien. Je vous en prie.